Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Selamatkan diri. Pada satu petang, ibu rusa membawa anaknya ke sebuah kolam di hutan. Ketika mereka meletakkan kaki di gigi air, ibu rusa terdengar sesuatu. Ya, seseorang sedang memburu kambing, ayam atau mungkin juga rusa. "Selamatkan diri kamu!" jerit ibu rusa. Mereka berlari dengan pantas melalui hutan, menyelinap masuk dan keluar dari pepohonan. Bunyi anjing mengejar mereka beransur-ansur hilang. Mereka pun berhenti berlari. "Mengapakah ibu takut? Kita boleh berlari dengan lebih pantas," kata anak rusa yang sangat mengagumi ibunya. "Itulah ketakutan yang membuatkan kita berlari lebih pantas. Anjing-anjing itu berlari untuk merampas kehidupan kita. Ingat selalu pesanan ini," kata ibu rusa. Anak rusa memandang ibunya dengan penuh hormat. Hari ini dirinya belajar perkara baru, iaitu ketakutan boleh menjadi dorongan yang sangat berguna. Moral of the story, belajar daripada pengalaman. Loceng untuk si tumpuk. Ketika saya lihat di kedai, si tumpuk kelihatan comel. Rupa-rupanya, anjing ini suka mengunyah kasut, surat khabar dan menggigit semua orang, keluh Puan Lim. Kita tidak boleh biarkan si tumpuk gigit penjual susu, postman dan semua jiran. Ikat loceng di lehernya, biar semua orang tahu anjing ini ada di sekeliling, kata Encik Lim. Si tumpuk gembira memakai loceng itu. Si tumpuk berjumpa si coklat, iaitu anjing yang lebih tua di rumah itu. "Lihat, saya ada loceng. Kamu tidak ada apa-apa. Mereka lebih suka saya," kata si tumpuk dengan bangga. "Loceng itu untuk memberi amaran kepada semua orang tentang sikap buruk kamu. Apabila mereka mendengar bunyi loceng kamu, mereka akan pergi," kata si coklat. Si tumpuk merasa malu, lalu pergi dari situ. Moral of the story, sentiasa bersikap baik dengan semua orang. Terperangkap di dalam jala. Sang monyet duduk di atas pokok sambil memerhatikan nelayan-nelayan menebar jala di dalam kolam lalu menarik ikan. Ia kelihatan menarik dan mudah. "Aku yakin boleh melakukannya sendiri," fikir sang monyet. Tidak lama kemudian, nelayan-nelayan itu berhenti untuk makan tengah hari dan berehat di bawah pokok. Apabila mereka tertidur, sang monyet cuba menebar jala. Sang monyet mengambil satu bahagian jala dan melemparkannya ke dalam kolam dengan segala kekuatannya. Jala melayang di udara, tetapi hujungnya yang lain terhempap di atas monyet lalu menjeratnya. Setiap kali monyet cuba untuk melepaskan diri, jala itu menjadi semakin kusut. Para nelayan bangun dan ketawa sambil berkata, "Lihatlah apa yang kita peroleh hari ini. Ya, seekor monyet." Moral of the story, berhati-hati melakukan sesuatu. Gunting bulu biri-biri. Ainun ada seekor biri-biri. Dia mahu menjual bulu biri-biri itu di pasar. Hasil jualan nanti cukup untuk dia membeli seekor kambing.
Namun begitu, Ainun seorang yang kedekut. Dia enggan belanjakan wang untuk mengupah petani menggunting bulu-bulu biri-birinya. Biri-biri itu kelihatan bimbang kerana Ainun mahu menggunting bulunya. Oh tidak, ini akan jadi sangat teruk, fikir biri-biri. Tepat sekali. Sewaktu Ainun menggunting bulu biri-biri, dia telah mengoyakkan kulit biri-biri yang lemah itu. Biri-biri mengembek dengan kuat kerana kesakitan. Oh tidak, kata Ainun sebaik-baik saja melihat kecederaan biri-birinya dan merasa sedih. Kasihan, lebih baik saya bawa kamu kepada petani. Dia dapat menggunting bulu biri-biri dengan baik, tambah Ainun lagi. Moral of the story, janganlah bersikap kedekut. Rubah dan kambing. Rubah pergi ke telaga untuk minum air. Malangnya, Rubah tergelincir dan jatuh ke dalam telaga. Rubah menjerit untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya, Rubah nampak kambing sedang mengintai dari lubang dinding. Adakah kamu mencari air manis? Air ini sejuk dan sedap. Marilah turun, kata Rubah. Kambing terpedaya lalu melompat masuk dan selepas minum, barulah kambing sedar dirinya tidak dapat keluar. Dinding telaga itu licin dan curam. Letakkan kaki kamu ke dinding, saya akan naik ke atas. Selepas itu, saya akan menarik kamu keluar, kata Rubah. Kambing pun berdiri dan membenarkan Rubah memanjat belakang badannya. Kemudian, kambing menunggu Rubah untuk menolongnya. Malangnya, Rubah hanya ketawa sebelum terus melarikan diri. Kamu tertipu. Sekarang, tinggallah di sana sehingga ada sesiapa yang datang membantu kamu, kata Rubah. Moral of the story, elak dipermainkan oleh orang lain. Burung, jinjang dan serigala. Pada satu hari, serigala memakan ikan dan tulangnya tersangkut di kerongkong. Tolong tarik tulang di kerongkong saya, rayu serigala. Namun begitu, tiada seekor haiwan pun menolongnya. Burung jinjang melihat keadaan serigala dan mahu menolongnya. Adakah kamu akan beri hadiah jika saya menolong kamu? Tanya burung jinjang. Ya, jawab serigala. Burung jinjang pun memasukkan paruhnya ke dalam tekak serigala. Akhirnya, tulang di kerongkong serigala berjaya ditarik keluar. Apakah hadiah yang akan kamu berikan kepada saya? Tanya burung jinjang. Saya baru saja mengembalikan nyawa kamu. Apa yang akan berlaku jika saya gigit kepala kamu ketika kamu di dalam mulut saya tadi? Kata serigala sambil berjalan pergi dari situ. Tidak mengenang budi, saya tidak akan menolongnya lagi, kata burung jinjang di dalam hati. Moral of the story, beringat sebelum kena. Anak lembu yang hilang. Sani menambat semua lembu dan kambing di kandangnya. Dia bimbang kerana pagi ini seekor anak lembu hilang. Kemudian dia mengembara di dalam hutan sehingga sampai di sebuah gua. Alangkah terkejutnya Sani apabila dia melihat singa sedang memakan anak lembunya. Sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan diri kerana singa telah melihatnya. Sani perlu segera mencari alasan untuk melarikan diri sebelum singa itu menyerangnya. Jadi, dia pun berlutut dan berkata, Yang Mulia, saya gembira kerana Tuan mendapat anak lembu yang saya persembahkan untuk Raja Rimba. Singa itu menengadah dan berkata, Apakah maksud kamu? Saya akan membawa seekor kambing untuk Tuan, kata Sani. Tanpa membuang masa, Sani mengundurkan diri sebelum sempat singa itu berkata-kata. Moral of the story, berfikir pantas dan bijak ketika panik. Perang yang sia-sia.
Pada suatu malam, singa dan beruang sedang memburu kambing. Masing-masing tidak tahu mereka sedang memburu haiwan yang sama, sehinggalah masing-masing menerkam kambing itu. Juga pada masa yang sama. "Itu mangsa saya," kata singa. "Tidak, saya yang bunuhnya dahulu," kata beruang. Pertengkaran antara mereka semakin lama semakin kuat. Dalam beberapa minit saja, pertengkaran itu bertukar menjadi pergaduhan yang besar. Mereka mencengkam dan menggigit antara satu sama lain. Rubah hanya memerhatikan singa dan beruang bergaduh. Dalam diam-diam, Rubah pergi ke arah kambing. Rubah menyeret kambing ke dalam semak lalu melarikan diri. Singa dan beruang terkejut apabila melihat kambing mereka hilang. Masing-masing berkata, "Kita berdua kerugian. Alangkah bagusnya jika kita berkongsi." Moral of the story, sikap tamak merugikan diri. Keldai si pembohong. Semua haiwan suka mentertawakan saya. Saya harap saya berkuasa. Barulah saya dihormati, keluh keldai pada satu malam. Tiba-tiba, keldai terjumpa kulit singa. Keldai mencubanya dan berasa seronok. Keldai yakin semua haiwan akan menganggapnya singa. Keldai pun berjalan ke pinggir kampung. Semua haiwan yang melihatnya terus melarikan diri kerana ketakutan. "Wah, dahsyat sungguh," kata keldai. Tidak lama kemudian, keldai nampak seekor musang dan berfikir, "Saya akan menakutkan musang." Singa mengaum. Tetapi, ngauman itu ialah suara ringikan keldai. Musang ketawa mendengar suara keldai. "Jika kamu mahu berpura-pura, tutup mulut kamu. Kamu mesti ada hati dan perasaan sebagai seekor singa, bukan hanya kulitnya," kata musang. Moral of the story, kita tidak boleh menjadi orang lain. Menjejaki singa. Seekor singa dilihat memasuki kawasan kampung. "Kita memerlukan pemburu yang cekap untuk menghalau singa itu," kata ketua kampung. Arman dari kampung seberang mengaku dirinya pemburu. Dia boleh menghalau singa itu dengan upah sebuah beg berisi emas. Penduduk kampung bersetuju. Sebenarnya, mereka tidak tahu Arman seorang penipu. Arman masuk ke dalam hutan dengan bawa senapang. Tidak lama kemudian, dia nampak seorang pemotong kayu. "Pernahkah kamu nampak kesan tapak kaki singa di sini?" Tanya Arman dengan sombong. "Ada. Mari saya bawakan kamu ke sarangnya." "Adakah kamu pemburu?" kata pemotong kayu itu. "Oh, tidak. Senapang ini untuk mempertahankan diri saja. Saya seorang pelukis. Saya mahu melukis singa dan kesan tapak kakinya," jawab Arman dalam ketakutan. Moral of the story, jangan bersikap sombong.